Mula-mula saya tak nak pergi hospital. Dan masa saya datang hospital tu, doktor sahkan 3 daripada 5 sistem dalam badan saya dah tak berfungsi. So doktor kata kemungkinan untuk maut tu sangat tinggi lah. Setiap daripada 100,000 orang rakyat Malaysia, 33 orang ada sistemik lupus erythropoiesis ataupun SLE. So mungkin tuan boleh cerita sikit tuan. SLE ni apa? Okey, SLE ni adalah satu penyakit sistem dalam tubuh badan. Dia berlaku daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dan setiap orang yang kena penyakit ni dia kena lain-lain simptom. Ada orang dia kena dekat mungkin kepala, rambut gugur. Ada orang dia kena dekat pipi, dia akan naik rush macam butterfly, nampak bentuk butterfly. Ada orang kena dekat tulang belakang, kaki, macam-macam cara lah. Okay, so semenjak bila tuan menyedari bahawa tuan ada SLE? Dia adalah penyakit lah. Betul, dia adalah satu penyakit. Genetik, adakah disebabkan genetik? Ada juga, dia boleh juga disebabkan oleh genetik. Tapi untuk saya tak, keturunan sebelum tak pernah ada lagi lah. Okay. So boleh tuan cerita sikit momen tu apa yang berlaku? Okey, masa kejadian tu saya pun tak pasti dia kena tu sebab apa. Yang pasti masa tu dah jadi tak larat, pergi ke hospital, lepas tu cek, ambil darah apa semua. Dan selepas beberapa kali lab test, selepas 3-4 hari, barulah disahkan mengidap SLE. Doktor pun mula tak percaya sebab penyakit ni dia lebih kepada perempuan, dan selalunya orang yang kena ni adalah orang yang berumur 35 tahun dan ke atas. Jadi untuk lelaki sangat rare, dan juga untuk umur yang bawah 25, macam saya pada waktu itu umur 23, sangat-sangat kurang lah. Jadi di antara kesan dia, mungkin tuan boleh bagi tahu apa yang tuan rasa? Okey, untuk saya masa tu rasa lemah tubuh badan, dan masa saya datang hospital tu doktor sahkan 3 daripada 5 sistem dalam badan saya dah tak berfungsi. Jadi kalau macam lambat sikit ke hospital, doktor kata kemungkinan untuk maut tu sangat tinggi lah. Mula-mula saya pun tak nak pergi hospital. Lepas kena paksa dengan family, diorang tarik juga pergi. Pergi juga. Lepas tu baru dapat tahu keputusan tu lah. Okay, so apa bila tuan, yelah sebab selain daripada benda-benda ini kadang-kadang orang tak perasan kan, selain daripada kesihatan sebenarnya, masalah duit, masalah hubungan, semua ni kalau nak dikirakan dengan, nak dibandingkan dengan masalah kesihatan, sebenarnya paling berat kesihatan, betul? Betul tuan. Dan mungkin ada orang dia tak perasan sebenarnya, at least dia masih sihat, walaupun macam mana pun keadaan dia masih sihat. Sihat ni adalah satu benda yang, satu nikmat yang terlalu besar. Betul. Dari segi emotion tuan waktu tu, macam mana perasaan bila tuan mula rasa kat diri tuan dari segi kesakitan tu, dan bila doktor bagi tahu apa implikasi dalam hidup tuan, apa tuan rasa? Seingat saya tuan waktu tu sedang belajar di sebuah universiti, betul? Betul. Apa dari segi emotion state tu? Okey, dari segi emosi ya, sebenarnya sebelum ni saya pun tak pernah dengar pasal SLE ni. Bila diberitahu tu, barulah kita tahu dan kita cuba mencari serba sedikit. Tapi maklumat pun sangat terhad, lagipun dalam keadaan di hospital kan, dengan keadaan sakit lagi. Tapi lepas tu bila doktor terangkan sikit, tahu, tapi agak stres jugalah bila tahu sebenarnya SLE ni adalah salah satu daripada senarai 37 penyakit kritikal. Dan kalau untuk orang nak ambil insurans, kalau ada salah satu daripada 37 penyakit kritikal ni, insurans dia tidak diterima lah. Oh, maksudnya Dia punya aplikasi. Memang tak boleh apply. Kalau apply, confirm reject. Bila dia tahu ada, confirm reject. So, maksudnya bila tuan tahu, tuan ada rasa down. Betul, ada juga rasa Berapa lama tuan lalui fasa rasa down tu? dalam 2 bulan, 3 bulan jugalah. Tapi lepas tu bila kita fikir balik, ini adalah ujian daripada Allah. So kita kena terima lah, sebab tak boleh nak buat apa pun. Benda penyakit tu dah kena dengan kita. Jadi kita kena cuba cari cara untuk rawat. Kita kena positifkan balik minda kita. Kita cuba berjuang lah untuk teruskan kehidupan. Dari segi prediction penyakit ni, adakah dia, ada tak macam contoh certain penyakit dalam 37 tu, mungkin doktor akan bagi tahu kepada keluarga ataupun tuan sendiri, oh untuk penyakit ni durasi kemungkinan boleh hidup selama berapa tahun? Ada tak dalam kes tuan? Ada, cumanya tak diceritakan secara terperinci sebab saya punya taklah ke tahap teruk. Sebenarnya teruk. Saya kena buah pinggang stage 4.
Dan macam kita tahu dia ada stage 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 4 dengan 5 tu dah bahaya lah. Dan 5 tu paling kritikal lah. Dan disebabkan saya belajar dekat universiti, saya ambil pinjaman PTPTN. Jadi pada masa tu saya cek PTPTN punya insurance, ada klausa menyatakan kalau ada salah satu daripada 37 penyakit kritikal ni, kita boleh claim dan fully exempted lah daripada bayar. Jadi saya pada masa tu, saya cari nombor kontak PTPTN, saya call, sediakan dokumen, sediakan apa yang dia perlu, apa laporan doktor semua. Lepas tu saya call sendiri lah dengan orang pegawai PTPTN tu. Dia cakap apa tau? Dia cakap, betul ke encik ni sakit? Bunyi suara tak macam orang nak mati pun dia kata. Sebab saya bagi tahu saya adalah buah pinggang stage 4. Jadi dia tak percaya suara saya suara sihat. Dia nak suara tu macam suara orang nak mati, suara tepi katil macam macam suara macam tu. Dia bayangkan macam tu. Tapi Alhamdulillah lepas tu saya dapat lah. Buah pinggang stage 4 tu maksudnya macam tuan? Adakah kena dialisis ke apa? Tahap saya Alhamdulillah tak sampai tahap tu lagi. Kalau teruk baru kena. Cumanya untuk buah pinggang stage 4, untuk saya hanya makan ubat. Dan kebetulan masa saya pergi tu, saya masuk dalam kajian lab Singapura. Yang mana itu adalah first time mereka cuba ada empat cara berbeza yang mereka guna dan ia adalah melalui cara undian. Saya dapat trial makan ubat 3 bulan, ujian dia 6 bulan untuk semua. Saya punya makan ubat 3 bulan dan 3 bulan lagi dia ada satu injection dekat darah. Kita kena pergi ke hospital pagi, inject, rehat, petang baru boleh balik lah. Tapi Alhamdulillah untuk saya makan ubat 3 bulan tu, saya dah terus ke tahap normal. Maksudnya progres saya very fast lah. Ubat tu berkesan untuk saya dalam kajian tu. Dan saya terkeluar daripada ujian tu sebab saya tak sakit. Jadi saya tak masuklah ke stage 4 ke 6 bulan tu. Okey. Jadi adakah sehingga hari ini tuan perlu konsum ubat-ubatan? Betul, masih perlu. Dan setiap hari? Betul. Berapa banyak kita boleh kongsikan? Untuk sekarang 5 jenis sehari, setiap jenis satu. Kalau dulu pernah satu jenis tu, kalau satu tablet tu 10, kena ambil 2 tablet dan ada 7 jenis, 8 jenis macam tu. Berapa lama tuan konsum? Mana yang banyak tu? Ya. Yang banyak tu dalam 3 bulan pertama. Lepas tu makin kurang dia tengok, doktor akan tengok ujian darah, makin okey dia akan kurangkan dos lah. Sampai sekarang dos paling minimum lah, satu ubat satu. Adakah dari segi disebabkan SLE ni, tuan punya berat badan, dan kalau kita tengok tuan seorang yang kurus, adakah disebabkan SLE? Tak juga. Saya memang macam ni daripada sebelum kena SLE. Okay. Dan masa kena SLE sebenarnya saya berat badan naik. Sebab bila kena SLE, buah pinggang problem, air dia tak tapis dan tak keluar daripada badan. Jadi saya start berat badan saya setiap hari bertambah 1 kilo. Sampai pernah paling tinggi saya rasa 50 something. Saya dapat rasa dagu ni tebal apa semua. Tapi memang semuanya air, dia lembik air. Sampai bila pergi ke hospital, doktor bagi ubat keluarkan air. Bila makan ubat tu, kita dipaksa buang air setiap 2 jam sekali. Jadi SLE ni maksudnya ada bahagian antibody ni secara, kan macam tubuh badan kita ni dia ada automatic natural antibody. Betul. Maksudnya ada antibody yang tidak berfungsi macam tu? Bukan. Sebenarnya untuk SLE ni dia special. Antibody dia menyerang antibody sendiri. Dia terlalu hyper sebenarnya dalam diri. Dia lawan sendiri. Macam saya, antibody saya terpaksa direndahkan. Macam orang lain antibody kena bagi naik. Saya tak boleh. Antibody tu dah tinggi, dia start bergaduh sama sendiri. Dia dah tak kenal mana baik tak baik. So bila tuan kena kurangkan antibody, kesan dia ialah tuan senang diserang oleh serangan-serangan virus. Betul, penyakit yang senang. Jadi macam demam ke batuk ke, kalau saya kena, efek dia saya akan kena lama sikit daripada orang lain. Kalau orang lain 2-3 hari, saya boleh cecah seminggu. Betul efek dia. Dari segi emosi, adakah tiba-tiba ada rasa macam stres ke? Ada tak tuan rasa macam kadang-kadang luar kawalan emosi tu? Untuk sekarang tak adalah. Dulu masa mula kena adalah sampai pernah rasa susah nak tidur. Takut bila tidur tu kita akan terus tidur selamanya tak bangun. Rasa pernah lah. Rasa sesak nafas. Adalah pernah sehari 2 hari sesak nafas tengah malam. Tapi untuk sekarang Alhamdulillah lah normal. Dia boleh kawal perasaan tu. So sehingga hari ni tuan perlu ada buat check up monthly ke apa? Masih perlu 6 bulan sekali. Okay. So sekarang ni dalam keadaan yang stabil. Ya. Jadi mungkin macam perkara ni tak ramai orang tahu kan. Betul. Dan mungkin ada yang menonton kita punya siri Unmask ni mungkin baru dapat berita
tentang diri dia, sama ada diuji dengan masalah kesihatan ataupun kewangan ataupun emosi. Jadi apa mungkin ada tuan boleh advice, nasihat, sebab tuan dah lalui fasa yang mungkin tak semua orang boleh lalui. Mungkin tuan boleh kongsikan sikit apa, macam mana tuan membawa diri tuan melalui hidup. Hari itu pun tuan ada kejayaan yang bagus, sudah berkeluarga. Mungkin tuan boleh kongsikan sikit sebab mungkin ada rahsia harapan untuk hidup. Sebab kita hidup dengan harapan. Betul. Okey, baik. Untuk saya, sebenarnya yang penting adalah support daripada keluarga lah. Alhamdulillah keluarga saya tak tinggal saya. Mak saya, arwah ayah saya jaga saya masa tu. Arwah ayah saya hampir nak berhenti kerja sebab nak jaga saya. Dia tak sanggup tengok keadaan saya. Tapi sebaik mak saya halang dan dia teruskan kerja macam biasa. Jadi diorang bergila-gila lah ganti jaga saya masa di hospital. Macam mak saya, dia mengasuh siang. Jadi malam, dia akan jaga saya kat hospital. Esok pagi balik mengasuh pula. Agak struggle jugalah. Lepas tu yang penting jaga pemakanan lah. Pemakanan memang sangat penting. Mak saya ikut diet yang disarankan oleh doktor dan alhamdulillah dia punya result lagi cepat lah sembuh. Banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan. Alhamdulillah semakin okey. Maksudnya pemakanan. Betul, pemakanan pun sangat penting lah. Dan saya rasa salah satu sebab saya boleh kena SLE ni pun kerana masa zaman di universiti dulu, bila malam selalu keluar cari burger. Boleh dikatakan hampir setiap malam saya beli burger. Dan kadang-kadang sebab burger tu rasa sedap, saya bukan beli satu, beli dua. Satu makan masa tu, satu lagi simpan untuk esok pagi. Jadi tak makan dekat kafe, makan burger tu. Mungkin saya rasa itu salah satu sebab lah yang menyebabkan Ada bahan-bahan Betul. seperti perasa tambahan. sebabnya buat. Kita craving. Ya, betul tuan. Dari segi spiritual pula tuan. Spiritual. Untuk spiritual, kita kena yakin dengan diri sendiri. Jangan give up. Macam saya tu, dia macam masa malas nak jalan, tak boleh nak jalan. Tapi saya cuba juga bawa diri berjalan. Perlahan turun dari katil. Jalan selangkah dua mula-mula, dipimpin. Lepas tu cuba jalan sendiri, 10 langkah pergi, 10 langkah balik. Sampai tawaf satu rumah lah. Pergi balik. Sampai saya kira 10 kali sehari pergi balik. Lepas tu dia akan jadi kita cepat penat. Sebab dia macam bawa air dalam badan, jadi cepat penat. Bila penat tu duduk rehat sekejap sampai nafas okey, lepas 5-6 jam buat balik rutin jalan balik supaya kita biasa dan semakin okey lah. So start daripada tuan disahkan ada SLE sehingga hari ni, berapa tahun dah tuan? Dan benda ni dia tak boleh sembuh ke? Saya kena sejak 2013 dan mengikut doktor tiada harapan untuk sembuh. Sehingga Cumanya kalau dia kata kalau kita berhenti makan ubat, penyakit tu mudah datang balik. Saya pernah buat masa hari tu sekali, masa mula kena tu, saya cuba tak makan ubat dan hasilnya selepas 4 hari tak makan, kesihatan saya jadi semakin teruk dan masuk ward semula. Jadi kena start balik. okey. Sejak daripada tu dah tak berani lah. Tapi kita pun tahu, maksudnya ubat-ubatan ni dia ada kesan terhadap buah pinggang. Betul. Jadi macam mana nak kawal tu? Saya pernah tanya doktor pasal ni. Doktor kata kalau macam buah pinggang, dia akan ada satu tanda, iaitu bila buah pinggang kita tak dapat terima ubat tu akan keluar balik dalam bentuk najis. Dia akan keluar balik, maksudnya bila sampai tahap tu ubat tu tak sesuai dengan kita. Jadi doktor akan cari ubat lain untuk mengganti dan yang lebih sesuai lah. Okey. Macam sekarang cara saya sendiri, saya cuba memandai-mandai lah. Kadang-kadang saya skip ubat seminggu sekali dan tak ada apa-apa lagi setakat ni. Okey. Macam saya rasa hari tu saya tak berapa stres, saya cuti. Jadi saya tak ambil ubat, saya skip, esok baru saya makan balik. Macam tu lah saya kontrol supaya ubat tu tak banyak sangat dalam badan. Okey, supaya dia tak ada kesan jangka masa panjang. Betul. Dan adakah tuan ada kenal orang-orang lain yang ada SLE ni juga? Mungkin dia ada grup-grup apa? Sepatutnya ada, tapi saya tak join. Sebab saya rasa orang lain yang SLE di sekeliling saya macam tak berapa okey je. Bila pergi hospital tu tengok orang lain yang SLE tu nampak macam menakutkan. Okey. Macam dia orang lemah, macam tak larat. Tengok di jalan pun macam kesian apa semua kan. Jadi tuan pilih untuk tidak berada dalam grup tu untuk menjaga tuan punya mental image tu. Betul tuan, supaya saya kuat lah. Supaya tuan rasa aku sama macam orang lain. Betul, saya rasa saya normal macam orang lain. Jadi maksudnya kekuatan mindset tu adalah satu benda yang powerful untuk manusia. Betul tuan, sangat penting mindset kita. So kalau kita rasa kita sakit, makin teruk. Betul. Dulu saya memang ada rasa macam tu. Rasa sakit betul kata sampai bila aku nak rasa macam ni. Yang sakit aku, yang tanggung aku.
Jadi kita kena melawan lah. Jadi tuan pilih untuk jadi kuat daripada kesakitan tu. Betul tuan. So apa tuan kata-kata penutup daripada hati tuan? Daripada hati, kata-kata penutup. Untuk yang masih muda, yang masih sihat, kalau ada peluang untuk ambil insurans dengan takaful tu, ambil lah, walaupun yang paling rendah, supaya kalau kena penyakit-penyakit macam ni boleh lah. Tapi bukan jual insurans tau, saya tak jual insurans. Ini hanyalah kata-kata sebab kena tak kenal bila. Macam saya kena zaman universiti, memang bila zaman universiti kita pun tak fikir nak ambil insurans apa semua tu. Dan juga yang paling penting sekali, seperti yang Tuan Aziz selalu pesan, kita kena jaga kita punya mental health, cara kita berfikir, cara kita mengawal diri kita, jaga emosi, dan juga cara jaga pemakanan kita yang paling penting. Itu saja. Environment sekeliling penting tuan. Betul, environment pun penting. Kita kena pilih environment yang positif, yang tak cakap pasal perkara mengarut-ngarut yang lain daripada ni. Kalau rasa tak kena dengan kita jauhkan dan cari circle yang kena dengan kita. Dan baru-baru ni tuan diuji lagi satu dengan pemergian arwah ayah, yang kalau ingat cerita tadi tu, antara satu susuk yang berjuang. Maksudnya tuan dapat kekuatan daripada nampak bagaimana seorang ayah tu Betul. Memperjuangkan tuan. Adakah memberi impak dalam hidup tuan? Agak memberi impak sebab saya merupakan satu-satunya anak dalam keluarga, anak tunggal. Jadi bila arwah ayah saya dah pergi, saya kena ambil tugas sebagai ketua keluarga lah, menjaga mak saya, menguruskan semua hal-hal perkara kan. Macam sebelum ni mak saya bergantung dengan ayah saya, jadi sekarang dia bergantung dengan saya. Saya kena banyak ambil berat pasal dia lah, banyak bertanya, banyak tahu pasal dia, macam tu lah. So maksudnya bila tuan ada rasa tanggungjawab yang tinggi, so disebabkan mak masih ada, kalau apa-apa sakit ke benda, tuan rasa tuan kena take control Betul. sakit tu. Saya lah yang Tanggungjawab lebih besar daripada. Betul tuan. Terima kasih tuan. Sama-sama. Saya doakan semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan, Terima kasih. sukses setiap penjuru hidup. Terima kasih tuan. Unmask.